A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Fadil, mudir yang saya muliakan, para asatizah yang dirahmati, adik-adik pelajar tahfiz yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang bersama kita hari ini, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dalam majlis hari ini. Mula sekali saya mengucapkan syukur pada pusat ini ataupun pada sekolah tahfiz ini yang pertama kali saya bersama dengan adik-adik, para asatizah dan masyarakat di sini. Dan tajuk yang kita sebut hari ini ialah Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Tajuk ini diambil daripada surah Saba dan kita mula dengan ayat ini untuk berkat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Laqad kana lazba'in fi maskin ayah jannatan yamin wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkurlah baldatun thayyibun warabun ghafur. Maka sesungguhnya dalam tempat tinggal kaum sahabat itu terdapat ayat bagi kamu, dan mereka ada dua kebun di kanan negeri. Makalah daripada rezeki Allah Tuhan kamu dan bersyukurlah dengannya. Baldatun thayyibun warabun ghafur, itulah temanya. Bumi yang indah dan Allah yang mengampun. Inilah gambaran kerajaan Sabak yang ahli tafsir mengatakan berada di kawasan selatan Yaman sekarang. Kawasan itu pada masanya dikatakan sangat subur. Di kiri kanan ada kebun yang pelbagai. Ada sungai yang mengalir. Sungainya bersimpang siur. Itu satu masa yang lalu. Tetapi sekarang bumi Yaman kering kontang. Dan permulaan ialah bumi yang sangat subur. Tetapi mereka berpaling kepada Allah. Allah berikan balasan kepada mereka sebagaimana ayat seterusnya. Dikatakan dalam ahli tafsir mengatakan Allah memberikan nikmat yang sangat-sangat hebat kepada kaum Sabak. Dan kaum Sabak ini hidup sezaman dengan Nabi Daud AS bersama dengan anandanya Nabi Sulaiman AS. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kedua-duanya AS menyeru kepada kebaikan tetapi mereka berpaling. Dan akibat apabila berpaling daripada ikatan Allah adalah satu perkara yang berat. Dan diutuskan sebagaimana ayat yang seterusnya, Ba'aradu pasunalihim salal alami, dan mereka berpaling. Lalu kami datangkan banjir sailal arim, banjir arim yang sangat-sangat dahsyat, menenggelamkan sebahagian besar kebun mereka. Allah musnahkan kebun mereka yang begitu subur dan meninggalkan hanyalah beberapa pohon yang sedikit. Dan kita lihat kawasan yang dikatakan oleh para tafsir ialah kawasan di hampir selatan Sana'a yang berhadapan dengan empangan Ma'rib. Empangan Ma'rib ini ialah satu empangan yang menunjukkan bahawa di situ ada sungai. Sungai yang sangat banyak, sangat subur. Hari ini kering kontang. Selepas peristiwa mereka telah ditenggelamkan Allah dengan banjir yang besar tadi. Sehingga kawasan yang subur tadi telah menjadi kering. Dan kita lihat hari ini dengan kesan-kesan mereka yang mereka tinggalkan satu tamadun besar. Inilah Sad Amarib yang terkenal, yang dibina sekitar 4,000 tahun lepas. Dan masih saki bakinya masih kita dapat lihat, menunjukkan bahawa bangsa ini bangsa yang perkasa. Bangsa yang Allah berikan nikmat. Dengan empangan ini mereka adakan airan di kiri kanan dan tumbuhan cukup subur, sehingga Syekh Qurtubi mengatakan pohon, warna daun pohon itu bertukar daripada hijau ke hitaman. Hijau ke hitaman. Di Malaysia kita lihat pohon yang subur hijau. Di sini hijau ke hitaman. Dilihat daripada jauh seperti hitam. Menunjukkan kesuburan yang luar biasa. Tetapi apabila penduduknya telah menentang Allah, maka tidak ada apa yang dapat dibanggakan dan mereka dimusnahkan. Kebun mereka dimusnahkan dan tinggallah sebahagian daripada kebun yang sangat subur tadi. Ini kita lihat daripada langit. Hari ini kita ada teknologi satellite yang mereka dapat lihat daripada atas, mereka dapat lihat ke bawah
padang pasir, dan mereka temui berbagai-bagai rahsia sejarah tamadun manusia yang lepas. Mereka dapat lihat ratusan meter ke bawah, mereka tahu di manakah ada lombong, di manakah ada biji, di manakah ada petroleum, dan tiba-tiba kapal terbang kita jatuh. Mereka tak tahu, bohong. Teknologi mereka dapat melihat ke bawah. Mereka lihat segala-galanya yang tersimpan di bawah. Mereka dapat cari di manakah ada minyak, dan di sini mereka lihat sebuah kota yang besar, kota yang ditinggalkan oleh kaum terdahulu yang tinggal di kawasan selatan Semenanjung. Antaranya lah kaum Sabak dan kaum Nabi Ad, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud. Kaum Ad yang juga Allah utuskan Nabi Hud lebih awal, terdapat di kawasan yang sampai-sampai. Ini kesan-kesan yang masih ada sekarang. Kita lihat padang pasir yang kering. Air ada sedikit-sedikit di tempat-tempat tertentu, tetapi kebanyakannya lah kering kontak. Asalnya mereka penuh dengan sungai. Dan inilah peninggalan 400-4,000 tahun lepas yang mereka bina negara yang perkasa, mereka menakluki negara yang berdekatan, sehinggalah mereka berdepan dengan Nabi Sulaiman AS, sebagaimana yang kita lihat dalam surah An-Naml yang kita baca setiap hari. Inilah peninggalan mereka. Mereka membina tiang-tiang rumah peninggalan mereka yang sangat tinggi. Mereka ada teknologi yang hebat. Bahkan di sebelahnya kaum Ad juga di kawasan yang hampir sama, yang sebelah ke timur sedikit, juga ditemui bangunan yang masih cantik tersimbus di bawah padang pasir. Daripada langit mereka dapat lihat ada bangunan yang besar di bawah, di atasnya kita lihat padang pasir, tidak ada apa-apa. Tapi bila digali, ditemui puncak bangunan yang sangat tinggi, yang barangkali Allah sebut dalam surah Al-Fajr, Irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu bandar Iram, tempat tinggalnya kaum Ad yang Allah telah musnahkan mereka. Mereka bina bangunannya tinggi. Irama zatil imad, bandar kota Iram namanya, yang ada bangunan tinggi. Mereka pegang rekod dunia. Mereka sangat-sangat tinggi teknologi mereka, sehingga mereka pegang rekod dunia, bangunan paling tinggi. Dan selepas mereka pegang rekod tinggi, Allah musnahkan mereka. Teknologi semata-mata tidak ke mana-mana. Yang penting ialah takwa dan bagaimanakah sikap kita pada Rasul yang membawa petunjuk. Dan sekiranya kita juga menentang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum terdahulu, maka nasib kita pun sama. Dan adik-adik, inilah pandangan di sekarang di Yaman, ataupun daripada pasir yang kontak, tidak ada air. Tetapi bila digali, di bawahnya ada air, ada sungai, bekas sungai, ada jambatan, ada kota, ada padang permainan, ada tempat hiburan. Di atasnya tidak ada apa-apa. Dan ini Allah hapuskan dengan Al-Ahqaf. Kita ada surah Al-Ahqaf menggambarkan padang pasir yang menutupi kaum Ad, dan kaum Sabak datang kemudian juga menerima nasib yang sama. Dan inilah gambar daripada langit. Kita tidak ada teknologi, orang lain ada teknologi. Mereka dapat lihat dengan jelas di bawahnya. Di bawah Semenanjung Arab ini terdapat sungai yang banyak, lebih banyak daripada negara kita. Negara kita banyak sungai, tetapi di padang pasir ini penuh dengan sungai satu masa dulu. Ini kita dapat lihat dengan satelit mereka. Ini Amerika ambil gambar sungai, tengok, sungai bercabang-cabang, ada jambatan, ada jalan raya, lebuh raya, tapi di atasnya lah padang pasir. Di bawahnya kita dapat lihat, ini mata teknologi. Di atas tak nampak apa-apa, di bawahnya sungai yang banyak. Dan dalam satu hadis Rasulullah menggambarkan peristiwa yang berlaku sungai yang banyak ini. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah bumi Arab kembali menjadi hijau dan penuh dengan sungai. La taqmasa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa nahara. Tidak berlaku hari kiamat sebelum bumi Arab sekali lagi ta'uda, sekali lagi kembali menjadi hijau dan penuh dengan sungai. Maksudnya satu masa dulu penuh dengan sungai, tapi sekarang ketika Rasulullah diutuskan, di situ bumi yang tandus. Menjelang hari kiamat, Rasulullah sebut akan kembali menjadi sungai dan kehijauan. Mukjizat Rasulullah yang kita saksikan sekarang. Di Semenanjung Arab kita lihat sekarang telah betul menjadi hijau. Di mana Tabuk, tempat peperangan Rasulullah terakhir, Tabuk telah menjadi pusat
pertanian terbesar dunia. Dan 1/7 juta hektar ditebus guna apabila hujan telah turun dengan lebat di Tabuk. Bukan saja hujan, tetapi salji turun dengan lebat. Dan sekarang bumi Tabuk telah hijau kembali. Satu masa dulu Rasulullah katakan di situ hijau, tetapi ketika Rasulullah berperang di Tabuk, di situ kering kontang, sehingga Rasulullah mencari air tidak jumpa, sehingga dia jumpa sungai air yang sedikit. Dan dia berpesan kepada Muaz, ya Muaz, in talat hayatun bika antara ma hahuna qad mulia jinanan. Wahai Muaz, sekiranya usia anda panjang, anda akan lihat di sini tempat saya berdiri ini penuh dengan pohon-pohon buah-buahan yang banyak. Ketika Rasulullah berperang perang Tabuk, di situ hanyalah padang pasir semata-mata. Dan Rasulullah berpesan kepada sahabatnya Muaz bin Jabal, wahai Muaz, sekiranya usia anda panjang, di sini akan bertukar menjadi kebun buah-buahan yang banyak-banyak. Mukjizat Rasulullah yang kita saksikan sekarang. Kalau adik-adik bersama dengan para asatizah ke umrah, carilah jalan untuk melawat Tabuk, tempat peperangan Rasulullah terakhir, dan saksikanlah bagaimanakah kebun yang banyak. Di situ berbagai-bagai kebun yang ada, dan benarlah hadis Rasulullah yang mengatakan satu masa tidak berlaku hari kiamat, sehinggalah bumi Arab kembali sungai dan dengan kehijauan. Satu masa dulu inilah gambarannya. Gambarannya Yaman sangat-sangat banyak dengan air terjun, tasik sungai yang kecil, dan di kiri kanan itu penuh dengan kebun. Tapi sayang, mereka telah menderka kepada Allah. Allah menyatakan seterusnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa'radu fa'sana alaihim sailal arim. Dan mereka berpaling daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Daud AS dan dibawa oleh Nabi Sulaiman AS, maka kami utus kepada mereka sailal arim, yaitu banjir besar yang menghancurkan mereka. Wa badahum bijannatihim jannatain, dan kami tukarkan dua kebun yang subur tadi, bijannataini zawatai uklin khamtin wa aslin wa syam min srin qalil, dan kami tukarkan dengan pohon yang rasanya pahit. Ukulin khamtin, rasa pahit, dan waslin, pohon aslin, pohon asal. Sekarang pun kita pergi ke Yaman, asal ada pokok asal yang daunnya halus dan tidak ada buah. Asalnya penuh dengan buah-buahan, tapi selepas banjir besar, Allah hanya tukar kebun yang penuh dengan buah-buahan tadi dengan pohon asal. Pohon asal, pohonnya tidak berbuah. Pohon yang daun kecil, dan sekarang kalau kita pergi Yaman, kita dapat lihat pohon ini banyak di situ. Dan min sirrin qalil, dan pohon bidara yang sedikit buahnya. Itulah zalika jazaihum bima kafaru fal nujazi ilal kafur. Itulah balasan kepada mereka yang kufur kepada Allah SWT. Kita ambil iktibar hari ini Yaman dalam duitnya ataupun dalam wang kertasnya, dia letakkan gambar ampangan Sa'd al-Ma'rib yang terkenal tadi sebagai simbol negara Yaman, menunjukkan bahawa Yaman menjadi tamadun 4,000 tahun lepas, ketika kita tidak ada penduduk lagi, ketika Eropah belum ada penduduk, ketika Amerika belum ada penduduk, ketika sebahagian besar dunia tidak ada penduduk, di Yaman sudah maju. Yaman negara antara yang maju, dan sejarah mereka 4,000 tahun lepas. England barulah wujud 1,000 tahun lepas, baru 1,000 tahun. Dan Yaman sudah 4,000 tahun wujud. Perancis barulah 1,000 tahun ataupun 1,900 tahun yang lepas berwujud. Begitu juga dengan Belanda, Finland, Sweden, hanyalah sekitar 1,000 tahun baru wujud. Sedangkan Yaman, Allah berikan kemajuan tamadun sejak 1,000 tahun yang lepas. Mari kita bandingkan dengan kita. Nama negara kita namanya Malaysia. Malaysia yang cantik indah. Kita juga sekiranya kita sama seperti sifat kaum Sabat, maka kita ambil iktibar. Sebab Allah menceritakan kisah terdulu bukan sahaja sebagai kisah semata-mata, untuk kita ambil iktibar. Bumi kita bumi yang subur, dan apakah kita tabirkan dengan kehendak Allah? Ini bumi yang Allah ciptakan untuk kita namanya Malaysia. Tapi apakah kita tabirkan dengan kitab Allah atau sebaliknya? Barangkali tidak. Kita menukar kitab Allah dengan undang-undang Kristian common law. Sayang sekali. Kita tidak bersyukur. Apakah kita termasuk dalam Pangradu dan Pasunalihim Saral Arami? Apakah kita termasuk dalam golongan yang berpaling daripada kitab Allah? Di masjid kita Islam, tetapi di luar. Sistem ekonomi kita sistem riba. Sistem pendidikan kita sistem yang sekular. Sistem pendidikan kita pentadbiran semester yang jauh sama sekali dengan Al-Quran.
dan kita mengharapkan syurga. Alhamdulillah, kita di masjid, di pusat tahfiz, kita hidup dalam bentuk suasana Islam. Tetapi di luar sana tidak semuanya. Kita kembali pada negara kita. Satu masa dulu ketika kita baru saja menjabat pertamadun, Islam bawa kita cahaya yang besar dan kita melaksanakan hukum Allah. Satu masa dulu kita melaksanakan hukum Allah. Al-Quran menjadi rujukan kita dalam pandangan kita. Kita menggunakan undang-undang yang disebut sebagai Qanun Melaka. Adik-adik belajar nanti. Qanun Melaka ialah hukum hudud dan sebahagian hukum nazir dilaksanakan di Pelabuhan Melaka, dan Melaka telah muncul sebagai negara yang paling aman di sebelah timur. Tidak ada perompak. Aman sebab di lautnya ada undang-undang lain disebut sebagai Undang-Undang Laut Melaka, iaitu Undang-Undang Harabah dari Islam. Siapa yang merompak di dalam perjalanan, mereka ada hukuman sebagaimana Allah sebut dalam surah yang banyak dalam Al-Quran. Hukum harabah ialah disalib. Dan oleh sebab itu, Pelabuhan Melaka muncul sebagai pelabuhan yang sangat aman dunia. Namanya bukan Melaka seperti yang disebut sebagai orang Arab, orang Islam sebut Mulaqah, tempat pertemuan. Begitu lama kita hidup dengan aman tenteram 400 tahun, 500 tahun. Kemudian Pahang juga melaksanakan hukum Islam. Dalam Qanun Pahang, adik-adik nanti kalau ambil sejarah, lihat bagaimanakah hukum Islam. Hukum hudud dilaksanakan di Pahang. Dilaksanakan di Perak, di Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa memerintah Kedah, maka dibawanya ulama daripada Palembang, antaranya ayah kepada Syekh Abdul Samad Palamani, untuk melaksanakan hukum Islam di Kedah. Alhamdulillah, baldatun taibatun wabarakatuh ghafur. Kita bumi yang indah dan kita melaksanakan hukum Allah yang Allah telah tentukan kepada kita. Dan tuan-tuan, adik-adik, undang-undang Melaka meliputi hukum qisas. Hukum berzina yang muhsan ialah hukum bunuh, rejam. Kalau kita pergi ke Aceh, tuan-tuan juga dilaksanakan bersama. Tempat rejam mereka yang sudah muhsan ini terdapat di kawasan di luar Aceh. Kita lihat kawasan itu tempat yang direjam satu masa dulu. Kita melaksanakan hukum Allah. Qisas, bunuh, dibalas bunuh, dilakukan dalam undang-undang Melaka. Potong tangan bagi mereka mencuri cukup syaratnya. Ekonomi, riba haram. Tidak ada riba di pantai Melaka. Murtad hukumnya mati sekiranya tidak bertobat. Dan itulah di antara hukum-hukum qisas, hukum hudud yang dilaksanakan di Melaka. Melaka telah muncul negara yang paling aman. Kemudian Pahang menjadi negara yang sangat aman. Dengan undang yang sama, Perak juga melaksanakan ketika Sultan Iskandar Shah, dan Kedah benar-benar melahirkan ulama-ulama besar. Petani juga melaksanakan hukum yang sama, sehingga kita di kawasan ini kawasan yang sangat aman. Tidak ada perompak, dan perompak yang berani melakukan, maka mereka memang padah dalam hukum harabah, iaitu hukum Qanun Melaka. Dan sayang, keamanan yang kita kecapi telah berakhir dan kita dijajah oleh bangsa lain. Silih berganti, ratusan tahun kita berada di bawah penjajahan. Akhir sekali British menjajah kita. Maka mereka tidak membenarkan kita kembali pada Al-Quran. Mereka tidak menangkan lagi kita melaksanakan Al-Quran di negara kita. Mereka minta syarat kemerdekaan kita supaya kita menggunakan hukum yang dibuat di London, iaitu hukum yang dibina di bawah budaya Kristian. Sampai hari ini undang-undang tertinggi kita undang-undang common law, bukan Al-Quran. Adik-adik kena tahu, kita bukan duduk daripada negara Islam. Kita bukan negara Islam, kita negara sekular. Dan oleh sebab itu kita lihat Allah berikan bumi yang sangat indah. Tidak ada bumi yang lebih indah daripada bumi kita. Dan setiap pelancong mengatakan inilah bumi yang paling indah. Baldatun taibatun wabarakatuh. Dan Allah berikan kita, ini dipanggil Pulau Paradise. Orang barat datang ke negara kita, mereka jumpa bunga ini. Bunga ini mereka sebut sebagai bunga paradise, bunga syurga. Negara ini syurga, negara kita ini syurga. Cantik, tidak ada sejuk panas. Negeri lain semua ada sejuk panas. Kita sentiasa hidup dalam keadaan cuaca yang sederhana sepanjang tahun. Dan mereka sebut kita adalah syurga. Dan mereka juga mengatakan kita ada burung syurga. Mereka panggil birds of paradise, burung syurga. Burung apa ni? Manuk kayangan, cendrawasih. Tidak ada tempat lain negara kita. Ini burung tercantik dunia. Dan dibawa ke Eropah dengan kisah-kisah dongeng yang berbagai-bagai. Mereka mengatakan syurga ada sebelah timur.
Dan mereka percaya kita syurga sebab mereka tidak percaya apa yang kita percayai. Dalam konteks ini, Allah berikan emas yang banyak pada kita. Dan emas terkenal di semenanjung kita, kita dipanggil semenanjung emas. Kita emas yang sangat banyak. Dan di Gunung Ledang itu tempat emas yang sangat banyak. Sehingga orang sebut gold emas, sekarang kita panggil gemas. Gemas itu tempat emas. Emas yang meletakkan lempah. Itu sebab penjajah datang ambil emas. Dan sekarang kita lihat emas di Pahang begitu banyak di kawasan-kawasan yang berbagai tempat. Allah berikan kita segala-gala nikmat yang besar. Seolah-olah kita adalah Sabak yang baru. Sabak lama telah berakhir sebab Allah musnahkan. Dan Allah berikan kita nikmat padi yang luas ladang untuk kegunaan kita. Baldatun thayyibatun wa barun ghafur. Allah berikan kita buah-buahan. Allah berikan kita, dan kita ada laut yang sepanjang laut dan segala ikan yang pelbagai kita dapat dengan mudah. Kalau kita pergi ke negara luar tuan-tuan, saya pergi ke negara Uzbekistan, dia tidak laut. Dan ikan sangat mahal. Ikan yang sebesar kita ada sebelah tenggiri itu lebih mahal daripada seekor kambing. Kita ikan yang berbagai-bagai dan kita tak pernah bersyukur barangkali. Marilah kita bersyukur. Allah berikan kita buah-buahan yang berbagai-bagai. Rambutan ada 30 jenis. Kalau di barat, apple ada 2 jenis. Apple hijau, apple merah. Kita rambutan ada 30. Inilah batun thayyibatun. Sama ada kita sedar atau tidak, adik-adik, mari kita bersyukur. Bumi kita campak batang ubi kayu, campak di situ, tahun depan dia keluar ubi, tak perlu tanam. Kita terjatuh biji labu di tepi rumah kita, naik dan berbuah tahun depan. Begitu subur. Baldatun thayyibatun wa barun ghafur. Buah nangka kita berbagai jenis. Apakah kita bersyukur? Di barat ada 3 buah jenis atau 5 buah jenis. Dan kita ada beratus jenis buah. Dan ini musangking yang tak pernah ada di negara lain. Ini satu-satunya negara kita yang keluar, tidak ada negara lain. Dan baldatun thayyibatun wa barun ghafur. Tapi awas jangan menjadi seperti kaum Sabak, panrodo. Personalihim salalarihim. Dan sekiranya kita berpaling, Allah akan hantar dan auzubillah. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada kaum Sabak, kita ada buah mangga berbagai-bagai tepi rumah kita. Nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Di negeri sejuk, mereka buat rumah kaca untuk tanam pohon sayur ketika musim sejuk. Mereka tak boleh tanam di luar sebab mati. Kita boleh tanam sepanjang tahun. Dan tidak ada bumi yang lebih subur daripada bumi kita. Dan kata Syekh Ahmad Patani, yang kalau pelajar-pelajar buku Faridal Faraid, dia pengarangnya. Dia mengatakan, saya melawat seluruh dunia dan bumi yang paling subur yang saya saksikan ialah bumi negara kita, yakni Patani. Darussalam. Dan inilah tema kita, baldatun thayyibatun wa barun ghafur. Tapi sayang, akhirnya kita merdeka. Dan pasca merdeka, alhamdulillah kita dijajah berlama. Sepatutnya kita bersyukur, tetapi kita tidak mengambil Al-Quran sebagai asas. Kita menolak Al-Quran. Kita mengambil sistem selain pada Allah. Dan common law yang kita ambil, undang-undang yang tak ada mengenai dengan Islam. Yang asing kepada orang Melayu, asing kepada orang Cina, asing kepada India. Tetapi sayang, kita memilih selain pada Allah undang-undang kita, dan kita mengharapkan rahmat Allah. Adik-adik, kita juga sekarang membina bangunan yang sangat tinggi di negara kita. Namanya Menara 118. Bangunan yang kedua tinggi dunia selepas menara di Dubai, yaitu Menara Burj Khalifah. Kita pegang rekod dunia. Allah berikan nikmat yang sangat banyak. Tidak ada negara yang sanggup buat bangunan paling tinggi dunia. Kita yang paling tinggi. Sebelum ini kita buat menara berkembang, negara yang berkembang, iaitu rekod dunia yang kita pegang beberapa ketika. Dan kita mengumumkan Hari Malaysia, mari kita kenang kembali. Dan kita cantumkan dengan Sabah Sarawak, mari kita kenang negara kita. Dan apakah yang kita lakukan selepas kita merdeka? Kita tidak ada wang. Dan diisytiharkan di dalam perlembagaan kita, Islam is the religion of federation. Islam ialah agama negara kita. Dan apabila Islam sebagai negara kita, Tengku pun ditanya apakah maksud negara Islam? Kita negara Islam. Kerana negara Islam kita tidak boleh ada riba. Kita tidak boleh ada arak. Kita tidak boleh menggunakan undang-undang selain pada Islam. Macam manakah kita agama Islam tetapi kita melaksanakan selain pada Islam? Dan Tengku menjawab
izinkan saya baca dalam bahasa dia. Dia jawab dalam parlimen dan perkataannya seperti berikut. Dia kata, the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state. Saya nak beritahu negara kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam, arak tidak boleh. Sedangkan tentera kita minum arak sampai tahun 80-an. Haram kalau kita negara Islam. Oleh sebab itu kita bukan negara Islam. Saya jelaskan negara ini bukan negara Islam, kata Tengku. Siapa kata negara Islam? Ditanya lagi kemudian selepas kita merdeka. Tengku jawab sekali lagi dalam bahasa dia, this will no way affect the present position of the federal federation as secular state. Saya nak ulang sekali lagi, siapa kata kita negara Islam? Kita negara sekular. Jelas kita meninggalkan Al-Quran dan kita harap syurga. Dan kita merintah, mari kita kenal negara kita, merintah dalam bentuk demokrasi perbelangaan. Maksudnya rakyat merintah, raja sebagai simbol. Oleh kerana kita rakyatnya 32 juta, tak boleh masuk parlimen semuanya, kita pilih wakil kita. Setiap negeri ada wakil-wakil untuk kita hantar dan dia suara kita. Apa yang wakil kita sebut ialah apa yang kita buat. Dan sekarang kita hidup dalam suasana tersebut. Apabila kita berikan kuasa kepada wakil kita, kita kena redha apa yang dilakukan. Dalam kaedah usul fiqh, ada baca usul fiqh ya? Usul fiqh ilmu yang paling asas. Kaedah asas kaedahnya ar-ridha bisyai' bimana ar-ridha bima yatawallu minhu. Ini usul fiqh mesti kena belajar. Sebab ini istibah hukum. Umat Islam mesti belajar. Kalau kita belajar tahfiz saja semata-mata tak cukup. Kita kena tahu tentang faraid, kita mesti tahu tentang falak. Sebab kita tak lengkap dengan hafiz semata-mata. Kita untuk menjadi seorang yang sepadu, integrated. Dan dalam konteks ini kita belajar usul fiqh umpamanya. Kita redha dengan sesuatu bermakna kita redha dengan akibat perkara itu. Kita bagi pistol kepada perompak, perompak membunuh, maksudnya kita membunuh. Kita bagi kuasa pada wakil rakyat membuat undang-undang, kita yang buat undang-undang. Dan apa yang dibuat, kita bertanggungjawab sebab kita pilih mereka. Dan kita tidak boleh, kalau dia baik kita dapat kebaikan, sekiranya sebaliknya maka kita dapat sebaliknya. Dan tuan-tuan sekalian, bila kita merdeka kita tak ada wang, maka parlimen bersidang. Parlimen kita. Apakah yang tuan-tuan nak buat? Sekarang kita tak ada duit. Cadangan ialah kita buat loteri kebajikan, judi. Judi tak boleh buat kita negara Islam. Kita bukan negara Islam, tak kata. Siapa kata kita negara Islam? Kita bukan negara Islam. Kalau kita negara Islam tak boleh buat judi. Sekarang judi penuh negara kita. Hasil utama negara kita selain pada Petronas ialah judi. Kita bukan negara Islam. Okey, kita boleh buat judi, kata Tengku. Siapa setuju? Ramah setuju, ramah tak setuju. Yang tak setuju keluar daripada kerajaan. Dan tuan-tuan, ini ialah judi yang kita buat. Tahun 60-an kita buat judi sebab kita ingin membangun negara kita dengan judi. Kalau kita negara Islam tak boleh buat. Dan siapakah yang bertanggungjawab judi ini? Kita. Kita tidak ada lagi masa itu, tuan-tuan. Moyang kita, ayah kita. Yang memilih wakil buat judi, dia tanggung. Sekarang dia sudah mati, dia masih tanggung dosanya. Jangan main-main. Adik-adik, saya nak pesan. Dan kita ada kasino, bukan saja loteri kebajikan. Kita ada kasino. Kasino ini diketuai oleh dua orang, seorang bernama Tan Sri Lem Goh Tong, kenal? Seorang lagi bernama Tan Sri Haji Muhammad Noah bin Omar. Dua-dua telah diberikan oleh kerajaan untuk membuat sebuah pusat judi terbesar di dunia. Namanya Genting Highland. Maka siapakah bagi buat Genting ini? Parlimen. Parlimen ialah kita. Kita yang benarkan. Sekarang semua kita tanggung apa yang berlaku di Genting Highland sebab kita yang pilih dulu. Kita pilih pemimpin dalam konteks demokrasi dan terdirilah pusat judi terbesar di Asia, iaitu Genting Highland. Dan ini diberi oleh kabinet. Maksudnya kita berikan untuk buat judi ini. Kita tanggung dosa sampai hari ini. Dan diberikan oleh kabinet. Kabinet luluskan, kerajaan luluskan. Siapa luluskan? Kita. Terdirilah pusat judi terbesar negara kita. Diresmi oleh Sultan yang menjaga agama. Mari kita berfikir.
Di manakah kita? Dan apabila dikatakan bahawa kita, macam manakah kita boleh buat judi sedangkan kita negara Islam? Kita bukan negara Islam, kata Tengku sekali lagi, berkali-kali diulang oleh penggantinya Tun Abdul Razak, kita bukan negara Islam. Diulang sekali oleh Tun Hussein Ons, kita bukan negara Islam. Diulang sekali lagi oleh Dr. Mahathir, kita bukan negara Islam. Siapa kata negara Islam? Mari kita fikir. Dan kita ada judi. Judi ada dua, judi haram, judi halal. Yang kerajaan nak hapuskan ialah judi haram. Yang halal dihalalkan. Sedangkan dalam Islam dua-duanya haram. Innamal khamru wal maisur wal ansab rijsun min amali syaitan. Dan kita kutip hasil pada judi 2.37 bilion untuk tahun 2018 lepas, yang cukup untuk bayar gaji tuan-tuan semua. Di sini tidak terlibat pegawai kerajaan, tentera, postman, semua dapat gaji daripada judi. Sebahagiannya guru, nurse, doktor, sebahagian gaji kita daripada judi yang tuan-tuan undi satu masa dulu. Kalau kita tidak beri kuasa, tak mungkin dapat buat ini. Kita bertanggungjawab. Mari kita kenung tuan-tuan. Dan katanya pada tahun yang kemudiannya kita dapat 93 bilion hasil judi. Dan kita yang buat judi ini, kita sama-sama tanggung. Kita bagi kuasa pada pemimpin buat judi, kita yang tanggung. Ar-ridha bisyai' bimana? Ar-ridha bima yatawalla minhu. Tuan-tuan, Allah berfirman, a'udzu billahi rajim, yang kita tak baca tadi. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu lakum tuflihun. Dan sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau paling amar dalam usul fiqh, apakah maksudnya? Al-maru ya dulu alal wujub illa baqarina. Dan apabila Allah berikan paling amar wajib, maka Allah katakan jauhlah kamu daripada seluruh yang disebut tadi, moga kamu boleh berjaya. Maksudnya dia haram. Arak haram, judi haram, berhala haram, dan nasib juga haram. Oleh sebab itu dia adalah amalan syaitan. Sekiranya kita negara Islam tak boleh berlaku, tetapi kita berlaku. Dan kajian dilakukan oleh saintis, mereka yang berjudi, mereka minum arak, dalam otak mereka sudah masuk satu perkara yang cukup menakutkan. Otak mereka sudah tidak siuman lagi. Otak mereka sudah hilang kesiuman. Mereka yang berjudi, mereka yang minum arak, dua-dua kepalanya, kalau dah gambar dalam kata scan kepala dia, dia sudah ada di tengah-tengah otak dia. Otak orang bukan siuman lagi, bukan manusia sepenuhnya. Dan itulah yang dikaji oleh saintis. Dua perkara yang Allah larang tadi, dia merosakkan manusia dan kemanusiaan. Cuba tengok bagaimanakah keluarga yang terlibat dengan judi, yang terlibat dengan arak. Keluarga mereka porak-poranda. Yang minum arak pula bawa kereta langgar seluruh orang. Dan mereka bukan siuman lagi. Dan inilah yang kita lakukan. Perbalahan dalam rumah tangga disebabkan oleh arak, judi. Judi tak pernah menang, tuan-tuan. Orang yang berjudi tak pernah kaya. Yang kaya adalah tukang judi. Negara kita membenarkan, asalkan judi halal. Judi haram memang diharamkan. Perceraian Malaysia antara asal negara yang paling tinggi perceraian. Kita dikenali negara di luar sebagai negara duda dan janda. Malaysia adalah negara duda dan janda. Di Kuala Lumpur, kajian dilakukan, pasangan yang baru kahwin hanya dapat bertahan 5 tahun di Kuala Lumpur. Pasangan yang berkahwin hanya dapat bertahan 5 tahun saja. Subhanallah. Sedangkan perkahwinan untuk sepanjang hayat kita, dunia akhirat. Sayang, itulah negara kita, tuan-tuan, adik-adik sekalian. Arak menjadi perkara asas. Dalam jamuan resmi negara kita ada arak. Ketika kita merdeka, jamuan di parlimen ada arak. Siapakah tanggung? Kita, sebab kita yang lantik pemimpin. Di parlimen ketika kita mula buka dulu ada satu kawasan arak. Sehingga kita berjuang tahun 70-an. Kumpulan yang sedar bahawa kita sepatutnya negara Islam tidak boleh melakukan ini. Kita minta supaya kerajaan hapuskan minum arak dalam parlimen. Dan didengar, dan sejak tahun 70-an arak tidak ada lagi. Kalau dulu
jamuan diraja, jamuan negara melibatkan arak. Tentera kita juga diasuh untuk minum arak. Sampai tahun 80-an masih lagi the mess. Tentera kita masih mengadakan arak. Saya pernah menghadiri mess mereka. Tahun 80-an masih lagi pegawai kita minum arak. Dan apakah kita negara Islam? Mari kita berfikir, sebab apa yang kita lakukan, kita akan tuai. Apa yang kita tanam, kita tuai. Dulu ketika tahun 60-an, dalam majalah kita ada iklan, arak baik untuk anda. Guinness Stout is good for you. Ini dapat sekarang di tengah-tengah jalan kita ada iklan baik. Dulu iklan tepi jalan kita minum arak. Sehinggalah kita mohon kepada kerajaan, jangan lagi lah iklan arak tepi jalan. Siapakah dalam parlimen kita ada golongan yang baik yang menentang kemungkaran ini, dan kita kena cari siapakah mereka. Itulah kita patut menyokong mereka, sebab mereka ingin mencegah kemungkaran. Dan selepas kita merdeka, kita ada arak sendiri. Sebelum itu kita beli, ketika British kita beli arak dari luar. Bukan kita maksudnya, orang yang minum. Lepas kita merdeka, kita buat kilang sendiri. Dan kita dapat juara arak dunia. Ada satu arak kita yang baru namanya Timah. Kita ingat kaum sahabat, tuan-tuan, adik-adik, Panradu, mereka berpaling. Lalu Allah menurunkan bala pada mereka. Apakah kita ingin melalui jalan sama? Alhamdulillah. Marilah kita baiki kedudukan kita. Kita lihat mereka yang minum arak, langgar kereta, langgar siapa saja yang berjalan. Kadang-kadang mereka masuk opposite direction dalam highway, sebab mereka bukan manusia lagi. Mereka sudah hilang manusia mereka bila minum arak. Dan kita lihat dalam berita kita, segala keburukan datang daripada air ini. Itu sebab Allah turunkan syariah Al-Quran untuk menjaga maqasid al-syariah yang pelajar-pelajar dalam usul fiqh juga. Dalam maqasid al-syariah kita untuk menjaga 5 perkara asas ini, untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga marwah, untuk menjaga harta, 5 perkara asas. Dan untuk menjaga akal ini Allah mengharamkan arak. Untuk menjaga nasab Allah mengharamkan zina. Untuk menjaga harta kita, maka Allah kenakan hukum hudud bagi mereka yang mencuri. Siapa yang keluar agama ada hukumnya. Siapa yang membunuh, qisas, Allah tentukan hukum. Dan inilah apa yang ditentukan Islam. Tetapi kita pinggirkan dan kita ambil undang-undang barat, dan kita hidup dalam undang-undang yang bukan Islam sama sekali. Dan kita lihat apakah hukum mereka yang minum arak. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, 40 rotan dikenakan siapa minum arak. Dan ketika zaman Sayyidina Umar ditambah 40 lagi, jadi 80 rotan. 80 rotan untuk mereka minum arak. Dan itulah hukuman yang ditentukan oleh syariah kita. Dan Rasulullah melaknat mereka yang terlibat dengan arak dalam hadis At-Tirmizi. Laknat Rasulullah SAW fi khamrah asyarah. Dan Rasulullah mengatakan, Rasulullah melaknat yang terlibat dengan arak 10 jenis orang. Mereka yang memerah arak, mereka yang suruh perah arak, mereka yang minum, mereka yang bawa arak, mereka yang suruh bawa arak, siapa yang menyaji arak, siapa yang membelinya, siapa yang makan hartanya, siapa yang suruh belinya, siapakah yang membelinya. Semuanya sawat. Dan kita lihat hari ini, yang pembawa arak sebahagiannya lah dengan lori yang dipandu oleh orang Islam negara kita. Dan lori arak dibawa oleh orang Islam. Cukup malang, sama taraf dengan orang minum. Orang minum, orang bawa sama saja. Dan orang yang mencadangkan, pemimpin yang mencadangkan supaya minum pun sama juga. Tuan-tuan, apakah hukum bekerja dengan kilang arak? Ramai kita, kawan kita ataupun saudara kita ataupun masyarakat kita yang terlibat dengan arak, sama ada secara langsung atau tidak. Bahkan dengan 7-Eleven satu masa dulu, mereka menjual arak, menjual barang lain, tetapi masih jaga arak. Kami protes ketika kami muda dulu. Sebahagian daripada kedai 7-Eleven sudah tidak menjual arak lagi, sebab usaha mereka yang terdahulu. Kalau tidak, mereka terus menjual. Dan kebanyakan yang bekerja dengan 7-Eleven adalah orang Melayu. Alangkah malang. Dan Langkawi. Langkawi diisytiharkan oleh pemimpin kita. Kita pilih dia. Dan dia isytiharkan Langkawi sebagai pulau bebas cukai, bebas arak. Arak dapat dijualkan dengan terbuka. Siapakah yang berdosa? Kita. Sebab kita pilih pemimpin. Pemimpin yang buat arak ini.
Kita yang tanggung. Dan itulah makna usufik. Ar-ridha bisyai' bimana ar-ridha bima yatawalla minhu. Dan redha dengan sesuatu, mana redha dengan akibatnya. Dan tuan-tuan, arak dapat dijual beli dengan mudah di Coco Valley di Langkawi, tax free, dan namanya JW Black Label, hanyalah RM145. Dan Red Label juga dengan RM75 saja. Harganya yang sangat mahal, di situ sangat murah dan dapat dibeli oleh orang kampung. Kalau kita pergi ke Patah Cenang, saya pergi tahun 90-an dulu, tin arak berserapahan di Patah Cenang, diminum oleh pemuda Melayu. Dan mereka yang memilih pemimpin yang menjadikan Langkawi sebagai pulau yang demikian, kita sama juga dosa dengan mereka. Kita rasa kita sudah ada masjid, sudah hampir dengan syurga. Rupa-rupanya apa yang kita buat jauh sama sekali. Cukup malang. Inilah pulau yang sangat-sangat maju kononnya, tetapi ada segala maksiat, khususnya dalam konteks arak yang semasukkan tadi. Tapi alhamdulillah, di antara mereka ada yang sedar, dan khususnya ialah Menteri Besar Kedah. Dia mengatakan, selagi saya menjadi Besar Kedah, saya akan hentikan judi dan arak. Saya bertanggungjawab depan Allah, sebab di akhirat nanti saya akan ditanya oleh Allah SWT. Orang yang memilih saya mengharapkan saya melakukan kebaikan, dan sekarang saya akan hentikan lesen judi dan arak di seluruh negeri Kedah, termasuk Langkawi. Tuan-tuan, perjuangan antara palsu dan kebenaran sentiasa wujud. Mari kita berfikir dalam, sebab mereka mengatakan arak untuk orang bukan Islam. Profesor kita mengatakan, siapakah agama manakah yang menghalalkan arak? Sebab dalam Kristian pun, dalam Bible mereka sebut, God forbid wine and swine. Tuhan mengharamkan wine, iaitu arak dan babi. Adik-adik, kita lihat dalam sejarah dunia. WHO mengatakan alkohol membunuh lebih pada combined AIDS, penyakit TB, penyakit lain. Di jantung semua, arak membunuh lebih banyak. Polis dunia mengatakan minum arak ialah jenayah. Dan kita membenarkan dijual seluruh tempat. Bahkan tempat yang paling banyak arak ialah di KLIA. Atas kapal terbang pun ada arak. Diberikan percuma di atas arak. Siapa bayar arak di atas kapal terbang? Yang beli tiket. Sebab harga arak sudah masuk dalam tiket. Tuan-tuan tak minum, tak apa. Tuan-tuan pergi ke umrah, tak minum, tak ada masalah. Orang lain minum. Alangkah malangnya kita. Adik-adik, ingat, perjuangan kita, perjuangan kebenaran menentang kepalsuan. Dan kita jangan sekali-kali bersama dengan kepalsuan. Dan kita lihat di luar sana penuh dengan kepalsuan, dan di sini tenang, seolah kita merasakan kita dapat mengamalkan Islam dalam tempat yang sempit ini. Dan mereka sekarang mereka baru saja habis mengadakan pesta minum arak besar-besaran yang mereka panggil Oktoberfest. Kita tak sedar dunia mengadakan pesta Oktoberfest. Dan kita juga minta supaya kerajaan kita benarkan perkara ini. Dan apabila minum arak diadakan di Eropah, jenayah akan berlaku secara terang-terangan. Apabila manusia telah hilang, akan mereka lakukan segala jenayah, termasuk seksual. Ini berlaku negara Eropah, Amerika, seluruh dunia. Dan sekarang mereka ingin bawa ke Malaysia. Dibincang dalam parlimen. Sebahagian ahli parlimen mengatakan kita tak boleh benarkan minum arak secara terbuka. Sebab dia bukan sahaja menyebabkan manusia hilang akal, dan dia adalah bercanggah dengan budaya hidup kita. Tetapi ada yang menyokongnya, peliknya. Ada yang menyokong. Yang mengatakan kenapa kita harus haramkan minum arak di Malaysia. Dan tidak ada bukti yang arak menyebabkan jenayah, kata yang lain. Disokong ramai-ramai. Tuan-tuan, mari kita berfikir. Kita tidak pergi ke parlimen, tapi kita hantar wakil kita. Wakil kita yang melakukannya. Kita bertanggungjawab. Dan ini ialah kajian doktor tentang mereka yang terlibat dengan minum arak, judi, dadah, dan tengok pornografi, lucah.
Barang lucah, arak, judi, attack dalam kepala kita tempat sama. Tempat tengah-tengah otak kita, tempat kita berfikir. Bila pornografi telah terlibat dalam seorang itu, masuk dalam kepala dia, dia bukan manusia normal lagi. Dia tidak boleh melakukan kebaikan seperti biasa lagi. Dan dia telah mengikat manusia itu sama seperti kesan daripada alkohol ataupun judi. Ini ialah mereka yang makan dadah. Ini sebelah kiri ialah dadah ataupun bentuk otak kita, mereka yang normal. Yang makan dadah telah rosak segala-galanya. Mereka bukan manusia lagi. Tengok otak mereka sudah rosak. Otak mereka sudah bukan manusia lagi. Seperti otak haiwan. Oleh sebab itu mereka yang terlibat dadah, mereka bukan manusia lagi. Mereka tak kenal ayah, tak kenal saudara lagi. Mereka tak kenal mak lagi. Yang mengandung dia tak kenal lagi. Inilah manusia yang terlibat dengan dadah yang Allah haramkan. Tetapi kalau kita negara Islam, ini tidak boleh berlaku negara ini. Dan kita negara sekular. Sekular maksudnya nak buat baik silakan. Nak buat sekolah tahfiz silakan. Nak buat pesta pun silakan. Itu maksud sekular. Tuan-tuan, arak, judi kalau tak ada pelacuran tak seronok. Dan sekarang kita lihat pelacuran telah melanda negara kita. Kita tak tahu, tetapi di seluruh statistik menunjukkan kita sangat, negara kita pelancur suka datang sebab arak, judi, pelacuran. Dapat di mana-mana. Kita bertanggungjawab sebab ini dibenarkan oleh kerajaan. Kita yang pilih kerajaan. Kita yang benarkan. Dan kita harus jawab di depan Allah SWT daripada mahsyar nanti. Saya tak boleh jawab. Itu sebab saya cakap malam ini kepada tunas-tunas yang masih muda. Sebab yang sudah tua sukar untuk kita bentuk adik-adik yang masih muda lagi, supaya dapat berfikir. Sebab ketika saya masih muda seperti adik-adik, ketika itulah otak kita masih bersih, dapat berfikir dengan tenang. Dan doa-doa yang saya baca sekarang ketika saya masih sebaya dengan adik-adik sekarang. Dan kita lihat, bukan saya kata pelacur di Malaysia sudah meningkat 70%. Tak boleh dibendung lagi. Sebab kita tidak boleh bendung sebab kita individu. Kerajaan yang harus bendung. Kerajaan kita yang pilih. Dan lebih menyempit hati kita. Kerajaan nak halalkan pelacuran. Dan Suhakam ialah badan kerajaan. Dia cadangkan supaya diluluskan pelacuran sebagai satu profession seperti kerani, bomba, tentera, guru, pelacur. Tuan-tuan, kita di sini tak rasa segala-gala apa yang berlaku di luar. Kita setenang air di tasik, tetapi di luar sangat bergolak. Tetapi bila, auzubillah, sekiranya datang bala Allah seperti kaum sahabat tadi, yang baik kena, yang tak baik pun kena, sama. Mereka sedang untuk menjadikan pelacuran sebagai profession. Dan di antara mereka ada perjuangan benar dan palsu. Sebahagiannya menolak. Kita tak boleh sebab kita negara Islam. Dan kita tidak boleh membenarkan pelacuran. Itu Allah haramkan. Azaniatu wazani fajlidu kulla habdin minhum mi'ata jadah. Sebab mereka satu hutan. Mana boleh kita boleh halalkan kata sebahagian ahli parlimen yang juga kita pilih. Dan hasilnya Malaysia hasilkan 17,000 anak luar nikah pada tahun 2019 lepas. Kita tanggung. Saya kena tanggung sebab saya bercakap banyak. Mudir kena tanggung. Bilal kena tanggung. Seluruh kita tanggung. Kerajaan lebih banyak, menteri lebih besar. Kita accordingly. Sebab kita bina bersama. Ketika kita merdeka, kita tanam benih. Sekarang kita pelik buah, kita petik buahnya. Buahnya beracun. Kita bentuk negara ini, kita bentuk negara demokrasi. Awas apabila kita ingin pilih pemimpin, supaya pemimpin datang ikut Al-Quran. LGBT ialah perbuatan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang jantan mendatangi jantan, perempuan tidak. Tetapi di Malaysia mereka sedang berjuang supaya jantan boleh dengan jantan, betina boleh dengan betina. Lebih dahsyat daripada kaum Nabi Lut. Malaysia juara. Singapura sudah benarkan.
Thailand sudah benarkan, Malaysia belum benarkan sepenuhnya, tapi sudah merebak. Dan mereka minta Malaysia benarkan. Di antara perjuangan NGO di negara kita, termasuklah ahli parlimen sedang berjuang untuk perkara yang sama. Awas tuan-tuan supaya kita tidak jebak seperti kawan Nabi Lut. Saya nak temukan bahawa Convention on the Elimination of Discrimination Against Women yang diadakan oleh Bangsa Bersatu. Seluruh dunia dipanggil untuk datang Bangsa Bersatu untuk luluskan artikel ini. Apakah artikel ini? Dalam kata mereka, CEDAW ialah convention tadi, says a man can marry a man. Jantan boleh kahwin jantan. Like him. A woman can marry a woman like her. Kalau betina nak kahwin betina, silakan. Ini diminta supaya Malaysia akui. Singapura telah akui. Indonesia belum. Thailand telah akui. Dan sekarang Malaysia ada wakil mereka dalam parlimen minta ini diluluskan. Dan kita ingin mencari bala sama seperti kaum Nabi Lut. Dan tuan-tuan tahu apakah Allah berikan kepada Nabi Lut? Diterbalikkan tempatnya. Dan subhanallah, apakah kita tidak mengambil iktibar tersebut? Ini negara yang sudah sign, tuan-tuan. Yang biru sudah sign. Yang biru sudah sign. Dan hampir 80% negara telah sign. Yang biru, yang merah belum sign. Kita masih merah, tuan-tuan. Singapura telah biru bulan 12 lepas. Thailand telah biru lama dah. Kita duduk di antara dua negara kaum Nabi Lut, Singapura dan Thailand. Brunei telah memberikan kata putus, kami adalah negara Islam. Siapa yang melakukan LGBT, kami rejam. Atau kami jatuhkan daripada gunung ke bawah, hukum untuk mereka yang terlibat dengan LGBT. Brunei dengan tegas, kami tidak akan sign. Malaysia masih muzabzabin. Muzabzabi nabaina zalik. La ilaha illa haula wa la ilaha haula. Muzabzabin. Kita muzabzabin. Biru tidak, merah tidak. Dan tuan-tuan, mari kita berfikir negara jiran kita telah luluskan. Negara Singapura dengan bangga meluluskan apa yang mereka sebut Gay Sex Law Section 377A bulan lepas. Diumumkan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong mereka. Terbuka. Dia telah berucap dalam 3 bahasa. Barangkali tidak siarkan dalam TV kita. Saya dengar daripada TV lain. Dia kata, tuan-tuan dalam bahasa Melayu, kita tidak boleh lagi menghalang kalaulah orang jantan nak kahwin dengan jantan. Kalau orang betina nak kahwin dengan betina, dia kata perempuan. Saya kata betina. Dan Singapura telah meluluskan Akta 377A, iaitu tidak ada kesalahan bagi lelaki dengan lelaki, sama ada dalam hotel, di luar hotel, di tepi jalan, okey. Kata menteri dia. Dan dengan malu-malu senyum-senyum dia kata, tapi kalau nak anak, nak keluarga, kena kahwin jantan dengan lelaki, lelaki dengan perempuan. Dia pesan kalau dapat anak, kena lelaki dengan perempuan kahwin. Tak boleh lelaki-lelaki tak keluar anak, tak ada anak. Kata. Dia mengajar, tuan-tuan. Dia mengajar kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut telah dimusnahkan Singapura untuk kembali kepada Nabi Lut. Dan kita lihat apakah yang disebut dalam S377A. Animal person who in public or private commits, seterusnya. Sama ada seorang lelaki itu secara terbuka ataupun secara sembunyi nak lakukan itu, tidak ada kesalahan. Boleh lakukan di Singapura. Di Brunei haram. Di Thailand benar. Singapura benar. Malaysia muzabzabin. Muzabzabi nabaina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Cukup menakutkan. Dan perjuangan antara benar dan palsu terus berlaku. Setiap masa dan ketika, dan pastikan kita di pihak yang benar. Kejayaan di tangan ilahi. Tugas anda pelajar sekalian ialah berjuang. Kemenangan ialah urusan Allah. Jangan kecewa bila kita gagal. Sebab tugas kita berjuang. Kemenangan hanyalah milik Allah. Dan kita lihat bagaimanakah Mufti Singapura bernama Dr. Naziruddin ini sangat sedih. Saya sedih
Sebab Singapura telah membenarkan LGBTQ+. Segala-gala boleh buat, termasuklah data gender. Saya sangat sedih. Tapi saya tak ada kuasa. Ingat, bila kita tak ada kuasa, kita tak boleh buat apa-apa. Cuma kita boleh merayu, boleh kita menangis, kita boleh berduka, tetapi kita tak boleh buat apa-apa. Saya seru kepada seluruh pemuda Singapura, kata mufti kita di Singapura, supaya kita tidak terlibat dengan akta tadi. Kita orang Islam, harus kita hidup secara Islam. Muftinya sangat sedih, menangis. Itu saja kita boleh buat. Kita dapat alihkan air mata. Apakah kita nak tunggu masa kita mengalih air mata yang nasi sudah jadi bubur? Mari kita berfikir. Pelajar yang masih muda, saya sangat harapkan generasi muda. Yang tua biarlah mereka pergi dulu. Dan LGBT telah penuh di Thailand. Thailand menjadikan LGBT sebagai produk pelancongan mereka. Dan kita lihat selepas ketika COVID, mereka masih adakan pesta LGBT. Dan Singapura sudah ada, Malaysia terhimpit di antara dua ini. Dan kita lihat dalam satu hadis yang panjang ini, yang dibawakan oleh Al-Hakim dan Ibn Majah, Rasulullah bersabda, sekiranya perbuatan yang terbuka, fahisyah yang terbuka, hatta yu'linu biha illa fashabhim at-ta'un aw ajal allati lam takun madat fi asrabihim alladhi madha. Antara hadis ini, sekiranya mereka melakukan maksiat secara terang-terangan, Allah akan datangkan ta'un, penyakit yang sangat bahaya, aw ajal al-auja allati lam takun madat fi asrabihim alladhi madha, dan Allah akan hantar penyakit yang tak pernah dikenali oleh moyang kita. Dan apabila maksiat telah berluasa, maka Allah akan hantarkan bala tersebut. Dan apakah kita tidak merasakan perkara ini yang ditujukan pada zaman kita, supaya kita selamat, keluarga kita, keluarga Malaysia seluruhnya, supaya kita selamat daripada angkara seperti ini. Kita baru saja lepas angkara ataupun musibah COVID-19 yang cukup memberikan. Dan mari kita sebagai kesimpulan, pemimpin kita ialah seperti kita memilih imam tadi, yang paling bacaannya, yang paling baik bacaannya, itulah kita pilih. Dan yang paling baik akhlaknya. Ada syarat-syarat dalam kitab-kitab fiqh bagaimanakah memilih seorang imam. Dan untuk memilih pemimpin sama seperti kita pilih imam. Imam apabila dia berdiri bertakbir, yang lain baru boleh takbir. Tak boleh makmum mendahului imam. Itu maksud imam, pemimpin. Imam maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil, imam yang adil, Allah berikan lindungan arash di padang mahsyar dalam hadis yang terkenal. Dan setiap yang dilakukan oleh imam wajib diikuti oleh makmum. Kadang-kadang imam tersalah, imam melakukan kesalahan di depan. Apakah tugas kita? Tugas kita yang paling dekat belakang imam akan tegur imam, bukan orang lain. Kalau bacaannya salah, maka yang belakang imam, bukan orang di hujung. Saya pergi masjid, orang hujung nak tegur, sebab dia yang hafal. Yang di belakang imam tak hafal, dia tak ditegur imam. Pastikan di belakang imam ialah naib imam, yang sekiranya imam terbatal, dia akan menggantikannya. Oleh sebab itu, untuk belakang imam, pastikan kita setara dengan imam. Itu Islam ajak kita. Dan apabila ditegur oleh naib imam, imam wajib patuh. Imam tidak ada pilihan untuk membantah. Dia harus ikut apa yang ditegur oleh naib dia tadi, Bilal barangkali. Dan apakah sekiranya imam tidak ikut, tidak mendengar teguran tersebut, apakah hukumnya? Kita belajar kitab fiqh. Esok bincang Ustaz. Antaranya mubarakah, kita mesti keluar daripada imam. Sebab imam sudah tidak layak lagi untuk menjadi imam solat, sebab dia telah melakukan perkara yang cacat dalam solat. Oleh sebab itu kita mubarakah. Satu daripada sebahagian daripada yang kita boleh ambil option ialah mubarakah. Kita keluar daripada keimanan tersebut, kita keluar daripada kepimpinan itu. Begitulah cantik Islam. Bukan kita tegur secara terbuka, tetapi orang tertentu yang menegurnya. Dan cukup cantik imam. Marilah kita kembali untuk jadikan Al-Quran sebagai undang-undang negara kita, dan kita menjadikan sunnah Rasulullah sebagai ikutan kita. Dan kita sekarang mengambil undang-undang selain pada Allah, selain pada Al-Quran. Dan marilah kita insaf,
dan kita harus memilih imam kita, imam yang ingin kembalikan Islam ke bumi ini, sebab bumi inilah bumi Allah. Kita menumpang di bumi Allah dan kita menghisap udara Allah, kita menggunakan oksigen Allah, kita menggunakan matahari Allah, rezeki Allah. Alangkah malang sekiranya kita menolak sistem Allah dan kita mengambil sistem selain pada sistem Allah. Dan Sayyidina Umar pernah mengatakan bahawa kita dimuliakan Allah sebab kita bersama Islam, dan sekiranya kita mencari selain pada Allah, selain pada Islam, Allah akan hina kita. Dan Allah memuliakan kita, azallahu bil Islam, Allah memuliakan kita Islam, wa tabtaghaina bi ghairi Islam, dan sekiranya kita mencari selain pada Islam, Allah akan hina kita. Dan barangkali itulah sebagai satu kesimpulan untuk saya bersama adik-adik hari ini. Dan saya minta maaf kalau saya terkasar pada para asatizah juga, para murid, saya minta maaf sekiranya kata-kata saya ini menyentuh hati perasaan tuan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.